Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini meneruskan dan menyambung kelas pengajian kita yang kita dah mulakan balik itu. Dan lepas ni cuti balik sementara ni kan PKP. Ala kulli hal, kita hari tu dah bincangkan dan kita kata pecahan tafsir. Kita bincang tentang pecahan tafsir dan kita katakan tafsir ni dia ada iktibar. Kita bincangkan tafsir itu, pecahan dia berdasarkan kepada beberapa sudut. Pertama kita kata pengetahuan manusia mengenainya. Okey. Itu yang kita kata adanya tafsir yang semua orang Arab tahu. Kemudian ada yang tak patut tak diketahui oleh seorang manusia yang mengaku Muslim. Kemudian kita ada tafsir diketahui para ulama, dan kemudian kita ada tafsir yang Allah Ta'ala saja tahu, tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala. Siapa kata tahu maka dia menipu. Okey. Kedua, jalan dengan pengambil kiraan, jalan sampainya kita pada tafsir tersebut. Macam mana kita dapat pengertian berkenaan. Dia dua cara, sama ada secara nukilan ataupun ma'thur ataupun dengan secara ra'i, pendapat. Dia dua cara. Kita sampai pada maksud ayat atau maksud kalimah dan Quran dengan dua. Kita kata itu sama ada dengan ma'thur ataupun dengan atau nukilan. Ma'thur dengan nukilan ataupun dengan ra'i, pendapat. Dan pendapat nanti kita bincanglah. Kita kata itu bukan semua pendapat salah. Tapi apakah pendapat yang boleh untuk seorang untuk menafsirkan Quran, nanti kita bincang insya-Allah. Kemudian ketiga, kita tengah bincang itu adalah berkenaan dengan uslub, gaya tafsiran tersebut. Yang kita kata itu, kita pecahkan tafsir ni kepada sudut gaya. Gaya tafsiran kita kata hari itu ada 4 gaya. Gaya pentafsiran Al-Quran. Yang pertama dia kata adalah bentuk tahlili. Tahlili maksud dia macam dissect kalimah, perkataan, huruf ni, fi'il ni, sebagainya dengan i'rab semua sekali lah. Dia masuk setiap detail bagi kalimah-kalimah berkenaan. Bincang tentang sebab turun ayat dan sebagainya. Dia kata jelaskan i'rab yang ganjil atau janggal. Bukan semua kalimah di i'rab kan
Dia akan cuba terangkan apa yang janggal dan terangkan secara keseluruhan. Okay. Jadi contoh yang kita kata itu contohlah tafsir Ibn Atiyah, tafsir Alusi, itu antara yang apa terkenal sebagai tafsir yang bagi tafsir tahlili. Kemudian kita kata yang kedua tafsir ijmali. Yang kita tengok yang paling mudah tu yang apa? Tafsir As-Sa'di. Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, tu di antara bentuk tafsiran yang dia tak pergi pada kalimah perkataan, dia terus kata ayat ni nak apa? Tajuk ni untuk apa? Dia tidak akan pergi kepada bentuk perincian, tak ada perbandingan pun. Tak ada bandingan, tak ada khilaf. Dia cuma datang beritahu sikit berkenaan dengan apa i'rab, bahasa, balaghah dan sebagainya, tapi lebih apa dia takkan masuk ke situ. Takkan masuk pada balaghah ke, dia akan masuk kepada maksud umum ayat. Okey, contoh dia macam tafsir Sa'di, tafsir Makki Nasiri, dan juga apa tafsir Aisyarut Tafasir Abu Bakar Al-Jazairi, Al-Maraghi pun sama. Ini tafsir ijmali dia datang terangkan maksud menyeluruh. Dia tak pergi pada word per word ke ayat per ayat ke, tak ada. Dia just ayat tu nak apa. Okey. Yang ketiga tafsir muqaran. Tafsir muqaran ni yang kita tunjukkan tu contoh tafsir Ibn Katsir rahimahullah kan. Benda kita kata yang mana seorang tafsir tu akan dengan uslub ni dia pergi kepada dua pendapat dalam tafsiran ataupun lebih. Kadang-kadang banyak pendapat tentang satu ayat, apa maksud ayat ni? Kenapa ayat ni cakap macam ni? Dia akan datangkan mungkin daripada beberapa orang tabi'in ke atau sahabat ke. Dia datangkan, dia letak sekaligus dekat situ. Kemudian dia cuba tunjukkan mana yang lebih kuat. Dia jelaskan mana yang lebih kuat di antara pendapat berkenaan. Bila ada percanggahan yang jelas lah. Kalau setakat kalimah tu berbeza tapi maksud dia sama. Contoh macam orang baik, orang beriman. Orang baik, orang beriman, orang bertakwa. So words tu macam kepelbagaian kalimah saja. Dia bukannya balik kepada adanya percanggahan. Sebab tu nanti kita akan bincang nanti insya-Allah bila kita kata ada khilaf dalam tafsir salaf, kadang-kadang benda tu kan khilaf. Tapi kita sangka dia khilaf. Pasal penjelasan mereka ni pasal salafus soleh di kalangan tabi'in. Bismillah. Bila mereka jelaskan kalimah, kadang-kadang dia jelaskan pada orang yang baru masuk Islam, anak murid dia mungkin ajam, bukannya Arab. So, akan timbullah penjelasan kalimah tadi, dia akan datangkan dengan kepelbagaian untuk bagi orang yang dengar tu faham. Word tu kalau di sisi Arab mungkin tak ada masalah. Tapi pada orang yang bukan Arab, dia orang akan jadi confused. Maksud apa dan sebagainya. Cuma macam kita terangkan dulu, dalam kes tafsir ni, banyak benda-benda yang kadang-kadang pada zaman berikutnya, lepas ilmu kalam masuk dalam Islam, dan mula dibahaskan ayat Quran dengan sistem logik Greek lama, Aristotle pun syara. So dekat situ telah membawa kekeliruan banyak perkara. Ayat tu jelas dan terang, dia pergi bincang lagi detail sampai lagi sekarang pening kepala. Sebab saya dengar tu contoh macam ada satu perbincangan daripada bekas mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah. Dia berkenaan dengan tajuk Abu Lahab tu masuk kat mana? Syurga ke neraka? Tak, sebenarnya ayat Quran tu sangat jelas kan. Bila dia kata apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab dan celakalah ni. Dua tangan Abu Lahab dan celaka dia bersama dengan tangan dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak menyelamatkan dia kan hartanya dan juga apa dia kerjakan. Min kasaba. Kita tahu dalam Quran kan kasab ni bukan anak. Dia apa benda dia buat? Kerja dia buat apa? Sayang Nabi ke, atau nak buat maulid Nabi ke, Nabi lahir dia sembelih unta banyak, dia bebas. Tak betul. Dia Thuwaibah, antara ibu susu Nabi yang awal, dibebaskan oleh Abu Lahab. Atau nama betul dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, nama betul dia. Tapi terkenal dengan Abu Lahab sebab gelaran Al-Quran Karim berikan. So jadi bila orang yang fahamlah Abu Lahab kat mana. Datang orang ni dia bincang. Tapi kalau dia redha masuk neraka. Dia tahu dia masuk neraka, dia akan redha masuk neraka. So kedudukan dia kat mana? Dia beriman dengan perintah Tuhan yang dia akan masuk neraka. So apa kedudukan dia? La haula wala quwwata illa billah kan. Ini panggil falsafah ni merosakkan akan fahaman. Benda tu ada pengacara-pengacara ketawa kan. Dia bekas mufti kan. Mesti bercakap macam tu. Dia boleh bagi idea, dia kata pasal ayat surah apa Masad ni kan apa? Surah Lahab ni kan. Surah
tentang Abu Lahab ni, dia turun sebelum Abu Lahab masuk mati. Jarak dia lebih kurang dalam, kalau kita tolak tarik kan, macam Nabi SAW berdakwah, katakanlah 2 tahun lepas dapat wahyu. So sampai hijrah Nabi ada 11 tahun sebelum hijrah lah kan. Waktu hijrah dia mati lepas perang Badar, dan perang Badar. Bukan cuma dia mati di Mekah lah, dipukul dengan batu mati. So maksud dia punya tempoh turun ayat Quran tadi dengan dia mati almost 13 tahun. Sebab Nabi mula berdakwah, dia cela Nabi depan orang ramai. Dia taballaka sa'iral yaum alihada jama' tanah. Adakah dia kata celaka engkau sepanjang hari? Adakah kerana ini kau himpunkan kami? Dan anak dia 2 orang kahwin dengan anak Nabi, diceraikan, disuruh cerai. Dia pasal anak Nabi Ruqayyah dan Ummul Kalsum asalnya adalah menantu kepada Abu Lahab. Lepas tu dia bila jadi permusuh, dia tak suka dengan Nabi tu, dia suruh anak dia ceraikan anak Nabi. 2 anak Nabi diceraikan daripada anak Abu Lahab. Nak ceritakan memang rapat lah kan, nak jadi menantu besan ni bukan simple-simple kan. Tapi bila Nabi mula berdakwah, dia menyampah, dia cakap yang tu. So basically 13 tahun sebelum dia mati, telah diberitahu dia akan masuk neraka. Lepas tu datang ke perbahasan ni lah. Kalau dia redha, saya macam, apa masalah dia kalau redha pun. Kita redha masuk neraka, bukan masalah benda tu tak keluar, akan terkeluar dari neraka, pelik. Tapi ini masalah timbul. Sebab dia kata pasal kata kadang-kadang benda ni berlaku perbahasan dan sebagainya, yang itu yang kadang-kadang ilmu kalam ni. Kalau pada asas bahasa Arab tak ada masalah. Orang Arab tak ada percanggahan. Macam kita terang dulu kan, apa macam zalikal kitab, maksud dia hadzal kitab. Mana orang Arab faham. Dia tak cari kitab lain. Tapi datang kat orang Melayu kita yang tak faham bahasa, dia pun kata Allah Taala kata zalikal kitab. Dia tak kata hadzal kitab. So kalau Quran kata zalikal kitab, kitab tu kat luar. Mana kitab tu? Mana kitab tu? Kita macam pandang muka atas bawah kan. Kecil nampak. Ni masalah dia. Basically orang Arab tak pernah ada kekeliruan. So bila yang macam kita sebut salafus soleh, macam sahabat Nabi, tabi'in, menjelaskan kalimah atau ayat, nanti kita masuk, nanti insyaAllah kita akan nampak, ia berpunca daripada penjelasan mereka kepada orang yang belajar dengan mereka. Dari situ munculnya masalah penjelasan tadi. Dia akan choice of word lah. Dia pilih kalimah apa nak terangkan kalimah tu. Dia pilih perkataan apa untuk terangkan ayat tu. So bila dia gunakan kalimah yang berbeza kan daripada yang lain, mungkin kawan ni pakai kalimah lain, ni pakai kalimah lain. Ini kata cerah, ini kata putih. Maksud dia nak sama, dia nak terangkan warna cerah. Ini kata warna putih. So basically mereka sedap memilih kalimah yang paling sesuai untuk dijelaskan saja. Dia bukan percanggahan. Okay, cuma kadang-kadang ada percanggahan. Dekat sini timbulnya bagaimana dikata kat sini, kita kata contohnya tafsir dia kata seorang ahli tafsir itu akan membandingkan di antara 2 pendapat atau lebih berserta dengan mentarjihkan mana yang dilihat lebih kuat atau lebih rajih. Dan ada contoh dia kata tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya lah daripada mereka yang menyebut kata-kata ahli tafsir mentarjihkan sebahagian ke atas sebahagian lain. Ini antara yang terkenal macam saya sebutlah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia ambil daripada Imam Tabari. Dia ambil daripada Imam Tabari. Dia memang kalau kita lihat banyak dia sebut kat situ, dia pendapat dia kata Ibnu Jarir Tabari pilih mana. Dia akan patah balik ke situ. So basically kaedah dia usul dah hampir serupa, cuma pada sudut Ibnu Katsir dia banyak kadang-kadang dia gabungkan. Contoh macam ayat Quran sekian dia bawa ayat lain yang seerti dengan yang dibincangkan. Itu cara Ibnu Katsir. Macam mukadimah lah. Sebab tu kita terangkan hari tu dalam usul tafsir ni, mukadimah ahli tafsir itu sendiri boleh membantu untuk kita memahami usul tafsir. Sebab cara mereka punya sistem ketika menjelaskan ayat Quran, dia pakai sistem apa. Okay, baik. Betul ada zaman doktor ni mengarang buku lebih 13 tahun lepas, dia kata ada satu tafsir yang dibuat oleh Abu Abdurrahman Ibnu Aqil Az-Zahiri dekat radio di Saudi Arabia. Okay, itu dah biasa. Hari ni kita masuk keempat. Okay, so pecahan tafsir berdasar pada gaya tafsiran. Okay, yang keempat, Rabi'an at-tafsir al-mawdu'i. Tafsir al-mawdu'i. Tafsir berdasarkan kepada tajuk ataupun tema. Okey. Cuma yang kita sebut kat sini nanti kan ada yang dah ditolak sebenarnya. Baru ni antara pengkaji yang paling terkenal tentang tajuk tafsir mawdu'i ni itu Dr. Mustafa Muslim meninggal rahimahullah kan. Allah Taala rahmati beliau dalam bulan Ramadan minggu lepas saya dia meninggal. Dia antara orang yang
buat projek untuk tafsir maudhu'i. Dia kumpulkan pensyarah-pensyarah universiti, kemudian dia buat projek bersama dan buat tajuk tafsiran Al-Quran berdasar pada tema. Contoh macam apa, saya pernah terang dulu kan. Nanti saya terangkan macam ni cara dia buat. Cuma yang ni kita bincang dulu sebelum dia punya tajuk ni keluar. So buku kita bincang ni karangan 13 tahun lepas kan. Ini yang tajuk tafsir maudhu'i ni dah dibersihkan atau diusulkan pada tahun 2010 atau 2008. Ini lagi awal kan. Jadi buku ni akan di karangan awal. Tajuk tafsir maudhu'i ni masih lagi macam sistem ni. Bahkan sebahagian universiti kat Malaysia masih lagi faham tafsir maudhu'i style lama. Style yang kita terangkan sekarang. Baik. Dia kata rabi'an yang keempat, tafsir maudhu'i. Tafsir berdasar pada tema atau tajuk. Ya'tamidu hadzal uslubu, uslub ini atau gaya ini akan bersandarkan ala dirasati lafziyah, ada dirasati lafzatin au jumlatin. Dia akan bersandar kepada pengkajian tentang lafaz, dirasati lafzatin au jumlatin, ataupun jumlah satu ayat, sentence, satu sentence atau satu kalimah. Okey, au maudhu' fil Quran, ataupun satu tajuk daripada Al-Quran. Satu tajuk Al-Quran. Okey, wa huwa, dan bentuk tafsir maudhu'i ini ada beberapa aqsam, ada beberapa bentuk. Beberapa gaya. Pertama, an yakuna ardal maudhu' min khilal Qur'ani kullahu. Dia kata bahawa pembentangan tajuk ni daripada sepanjang Quran seluruhnya. Means dia orang tu ambil tajuk tu, betul dia buka Quran daripada awal sampai habis tentang tajuk yang dia nak. Contoh, kamaudhu'i seperti contoh sifatul ibadur rahman fil Quran. Sifat hamba-hamba Tuhan yang penyayang dalam Quran. Dia kalau kita lihat dalam Quran Karim, Allah Ta'ala dia berikan satu ayat tentang tentang golongan ni lah. Dalam surah Furqan ayat yang ke mula dengan 63. Yang tengok depan Surah Furqan start dari ayat 63. Memang ada kat situ Allah Ta'ala letakkan tentang tajuk Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, siapakah Ibadur Rahman? Diterangkan dalam start ayat 63 sampailah ayat yang ke-77 sampai habis surah. Okey. Okey. So ini penting. Kadang-kadang ada orang kata macam tajuk siapa wali Allah kan. Itu pun sama juga. Dia bersudut kajian dia adalah berdasar kepada tajuk tu, dia buka di Quran daripada mula sampai habis untuk tengok siapakah yang dimaksudkan dengan kalimah berkenaan. Dia start sini. Start dari sini ayat ni. Okey, dia start ayat 63. Dia kata wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Okey, hamba-hamba Tuhan penyayang disebutkan. Sifat ni start dari sini. Mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan merendah diri, dan bila diucap pada mereka orang yang jahil dengan kata-kata, mereka tak lawan. Mereka kata salama, tinggalkan. Dia tak go into argument kepada orang. Dia tak nak menang bahas, tak payah. Tak menang pun tak apa. Orang kata tak pandai pun tak ada hal jalan. Kemudian mereka walladzina yabitun li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka adalah orang yang bermalam bermalam kerana Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Dia bukan habiskan masa dengan tidur, tapi dia akan bangun untuk qiyam. Kemudian walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan wahai Tuhan kami, alihkan daripada kami azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Maksudnya ada azab neraka ni, azab jahannam ni adalah sangat-sangat menggadaikan. Dia tak boleh siapa-siapa lepas. Inna sa'at mustaqarram muqama, dan dia adalah seburuk-buruk tempat diam dan juga tempat tinggal. So jadi itu pun dia tentang infak harta, tentang tidak menyeru selain Allah Taala sampai ayat 77. Okey, jadi sekarang ni maksud dia ambil daripada situ, kemudian dia buka daripada Quran sampai daripada awal sampai habis, mana yang ada berpadanan tentang tajuk berkenaan. Dan bahkan kadang-kadang bila diorang ambil tajuk macam tu, diorang akan kumpulkan balik, susun baiklah. Macam tajuk orang bertakwa. Kan bila kita tengok surah Al-Baqarah kan, sebut tentang orang bertakwa, ayat 1 sampai 5 sebut sekali. Kemudian bila kita buka depan sikit, ayat 177 pun cerita orang takwa siapa. Kemudian kita kalau kita follow kan, kita akan jumpa surah Al-Imran 133 ada sifat lagi. Sifat orang bertakwa ni dia ada himpunan, sini sebut separuh, sini sebut separuh,
Jadi orang tu buka satu Quran, terangkan apa sifat orang bertakwa. So basically ini kaedah yang pertama lah, yang dikatakan sebagai tafsir maudhu'i, yang difahami macam tu. Tafsiran. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, benda ni lebih bersifat macam fake lah. Macam wuduk dalam Quran. Awak ambil dah wuduk dalam Quran. Macam seolah macam tu. Kita kumpulkan ayat berkaitan wuduk dalam Quran. Atau ayat berkenaan dengan talak dalam Quran. Ayat berkenaan dengan contoh macam apa perkahwinan dalam Quran. Ada berkenaan keluarga dalam Quran. So basically dia lebih cenderung macam Dr. Musafa Muslim kata, cenderung pada macam kitab fake. Tapi benda ni popular. Sampaikan saya ulang masih lagi dekat Universiti Malaysia ada lagi pakai sistem ni. Dia bagi tafsir maudhu'i, cara dia tajuk apa? Riba dalam Quran. Dia kumpul lah daripada mula sampai habis. Mana bincang tentang riba? Syaitan dalam Quran. Syaitan daripada mula sampai habis. Dia kata, buka mana syaitan daripada sekian, dia bahas sekian, dia ambil Quran, dia susun balik. Kadang-kadang ikut susunan lah. Kalau ayat Quran tu kita jumpa semua sekali pun, tapi susunan dia kena berpadanan lah. Atau macam Adam dalam Al-Quran. Ada surah mana ada kisah Adam. Kemudian Musa dalam Quran. Jadi benda ni lebih macam kitab fik. Seolah-olah. Lebih macam tu dia kata. Yang kedua, an yakuna ardal maudhu'i min khilali suratin. Okey. Dia kadang-kadang dia kata ada juga pembentangan tajuk tu melalui satu surah. Misal contoh dia dalam satu surah tu dia cari tajuk tertentu dalam surah tu berkenaan. Contoh dia kata kamaudhu' akhlak ijtimaiyah fi suratul hujurat. Contoh macam tajuk akhlak kemasyarakatan dan surah al-hujurat. Surah al-hujurat kan? Dalam tu ada boleh kata semua sekali. Jangan masalah apa? Masalah kita jangan mengumpat, jangan menggelau orang, jangan kita kita buruk sangka. Kan semua sekali boleh katakan kat situ. Diletakkan oleh Allah Taala akan peraturan dia. So kalau orang tu cuba keluarkan tajuk tu daripada surah Al-Hujurat tu, itu tafsir maudhu'i lah bagi diorang zaman tu. Zaman sekarang saya ulang balik, ini kaedah dia macam fake lah. So dia macam fake. Okay, tapi tafsir macam ni, kalau contoh macam kalau orang tu nak tafsir hukum, dia boleh buka macam kitab tafsir Imam Qurtubi. Imam Qurtubi tafsir dia macam tu. Dia ambil Quran, tajuk sekian, dia bincang hukum je. Bawa mazhab dan sebagainya tentang tajuk berkenaan. Okey, itu yang sistem kedua. Sistem pertama seluruh Quran, kedua satu surah. Yang ketiga, cara dia kata ayat yasta'ridul mufassirun lafzatan au jumlatan qur'aniyatan, bahawa seorang penafsir tu dia membentangkan satu lafaz atau satu ayat Al-Quran, wa bayyinu ma'aniha fil Quran, dia terangkan makna kalimah tu dalam Quran. Kalafzatil ummatil fil Quran, ummah dalam Quran. Wa jumlah alladina fi qulubihim marad fil Quran, orang dalam hati orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit dalam Quran. So dia bawa semua ayat tadi. Atau wanita dalam Quran. Yang saya sebut dah, talak dalam Quran. Cuma yang ini, yang bentuk ni, kalau ikut pada Dr. Musafa Muslim, dia dah keluar daripada tajuk apa yang sepatutnya lah. Walaupun batu baru ni macam masuk balik. Saya tak faham juga pasal dia orang kajian kan sentiasa baru tentang tajuk ni. Saya tunjukkan Okey, jadi yang macam ni, kitab-kitab macam ni banyaklah. Wanita dalam Quran, Bani Israel dalam Quran. So jadi ada orang kata ini termasuk daripada tafsir maudhu'i. Tapi yang terbaru yang macam saya sebutkan itu Dr. Musafa Muslim yang kita bentangkan. Ya ini kita beli buku dia, mahal juga. Kawan kirim dengan orang, beli daripada Mesir kot, 1,000 lebih ke kat 2,000 je. Yep. Tafsir. Cek. Maudhu'i. Tapi jasa beliau alhamdulillah kan dapat orang banyak baca dan pelajari. Sistem yang baru ni, yang kita pernah sebut kan, berkenaan dengan intipati Al-Fatihah. Kita kata awal dia puji Allah, sanjung Allah, kemudian serah diri Allah Ta'ala, kemudian permintaan doa kita. Dia nampak the whole scope surah tadi nak apa. Pasal balik pada asal tafsir ni, tujuan ni kita memahami surah macam ni bukan. Oh, ni maksud tafsir maudhu'i, ni besar sangat, ni baru. Okey, ni. Ini buku ni.
Buku ni tafsir Maudhu'i li Surah Al-Quran Karim. 10 jilid. 10 jilid. Dan buku ni memang baguslah, dia cara dia dibentangkan pun agak menarik. Tapi ketika buat buku ni sebenarnya dia Dr. Mustafa Muslim ni dia meninggal lah. Tapi penseri yang menyiapkan buku ni adalah sekumpulan ulama tafsir dan juga ulum Quran. Dia ada sebutkan nama lah siapa-siapa mereka yang terlibat. Okey. Ni kan dia kata ketua dia ni jawatan kuasa pelaksana, dia punya anggota-anggota. Kemudian selain daripada ini ada berbelas lagi orang di kalangan pensyarah universiti terlibat sebagai pelaksana ni, para pengkaji. Semua sekali ni doktor dan profesor lah, tapi mungkin kat Malaysia tak pakai kot. Dia PhD tak pakai kan. Jadi tak pakai. Dua ni tak punya ramai. Semua ni terlibat dengan kajian ni, buat 10 jilid. Okey, tapi kaedah dia, kaedah yang dia buat ni, saya beri contoh. Kadang-kadang dalam kelas lain saya pernah sebut kaedah dia. Okey, contoh macam ni, kita tengok Al-Baqarah banyak, panjang. Ada 286 ayat. Okey, tapi dia kata Al-Baqarah panjang tu sebenarnya kita boleh segmentkan dia kepada beberapa bahagian. Sebenarnya dia ada satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Okey. Pendahuluan dia bermula daripada ayat surah Al-Fatihah tu sampai ayat pertama sampai ayat ke ayat ke 29 dan 28. Okey, dia sini kalau dia katakan permulaan mukadimah dia bermula pada ayat 1 sampai yang ke 29. Itu mukadimah dia. Tapi okey, apa intipati Al-Fatihah ni, surah Al-Baqarah ni dia kata intipati dia adalah khilafah Allah di muka bumi. Okey, contoh macam ni, dia mulakan Al-Baqarah ni dengan tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Okey, dan kita akan jumpa ayat sampai 20 perbincangan dia adalah bila Allah Taala terangkan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tiada keraguan padanya, petunjuk orang bertakwa. Seorang bertakwa siapa? Allah terangkan. Kemudian Allah terangkan siapa yang tak beriman. Ayat ke 6 dan 7 itu orang kafir. Kemudian start dari ayat ke-8 sampailah ayat yang ke 20 berkaitan dengan orang munafik berserta dengan contoh mereka. So jadi maksudnya Quran sebagai hidayah, tapi manusia pecah pada 3, 1, 2, 3 diterangkan. Okay, lepas daripada terangkan tajuk tu, dia masuk berkenaan dengan tajuk hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Lepas tu ayat yang ke-21 bunyi dia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada start dengan tu. So, untuk tunjukkan Allah Tuhan kamu, maka dia yang layak menentukan peraturan untuk kamu jadi khalifah dan sebagainya, semua dia letak. Apa guideline seorang tu dikira khalifah dan sebagainya. Kemudian datang ayat yang ke 30 sampai 39, 38 tentang kisah khilafah pertama di muka bumi. Kisah Adam. Kisah Adam. Okay, lepas kisah Adam, kalau kita perhatikan, kan terkejut, tiba-tiba macam, ya Bani Israel. Lepas kisah Adam kan tiba-tiba masuk Bani Israel. Kan tamat kisah Adam, Allah kata, Qul nahbitu minha jami'a, kami kata turunlah kamu semua daripada syurga ni semua sekali. Fa imma ya'tinakum minni huda. Jika datang kepada kamu daripada ku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bersiapa ikut petunjukku, tiada ketakutan ke atas mereka, mereka akan bersedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okay, habis kisah Adam, tiba-tiba ya Bani Israel. Kalau orang yang tak tahu title, dia akan macam apa hal? Bila cerita Adam, lompat Bani Israel. Okay, sebab Bani Israel inilah isi pertama Al-Baqarah, iaitu kenapa Bani Israel dicabut daripada mereka khilafah. Kenapa Allah stop? Tak beri kitab dah. Apa sebab Allah Ta'ala tarik dari mereka? So Allah Ta'ala berikan alasan. Mula-mula Allah Ta'ala peringatkan mereka. Start ayat ke 39 sampai ke 74. 39 sampai 39 sampai 40. 39 ya. Sekejap. Dia 39 sampai 40. Ialah 40. Okey, sampai 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 47. Okey. So dia start di situ, dia datang dengan pendahuluan, muqaddimah. Allah Ta'ala panggil mereka, ya Bani Israel, udhkuru ni'matal lati an'amtu alaikum. So Allah Ta'ala pujuk mereka, panggil mereka balik. Sampai 48. Okey.
Ayat 48, 40 dan 48. Ingat mereka. Panggil balik. 2 kali Allah Ta'ala ulang. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Okey. Kemudian start daripada ayat yang ke 49 sampai 74. Kisah perangai mereka dengan Musa. Apa mereka buat dengan Musa? So kita baca daripada 49 sampai 74 berakhir kisah lembu. Kisah lembu yang diorang bunuh orang, kemudian suruh apa Musa cari siapa pembunuh kan, Musa suruh dia sembelih lembu kan. Itu kisah akhir. 49, 74. 75 tiba-tiba tukar ayat. Lepas cerita kisah lembu, tiba-tiba orang kata, afatatma'una an yu'minu lakum. Adakah kalian rasa tamak untuk mereka beriman pada kalian? Kat sini dah mula ubah. 75 ni dah bukan perbincangan tentang tu, dah tajuk dia perangai mereka dengan Muhammad. 75 sampai 123. 75 sampai 123 perangai mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah terangkanlah perangai mereka, apa mereka hujah dengan Nabi, apa Allah suruh Nabi jawab balik. Dalam tempoh tu dalam 75 sampai 123. Kemudian 124 sampai 141 Allah Taala asingkan mereka daripada hubungan dengan Ibrahim. Sebab tu ayat tiba-tiba tukar. Lepas habis tentang penutup 123 tu, Allah Ta'ala terus tiba-tiba wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat tak kan mana Allah Ta'ala menguji Ibrahim dengan beberapa kalimah, lalu disempurnakan akan semua tugasan Allah Ta'ala berikan. So start situ 124 sampai 141 sebenarnya nak cakap mereka tak ada hubungan dengan Ibrahim. Sebab tu dalam kisah tersebut kita dengar Allah SWT cerita tentang Kaabah. Bina Kaabah. Diorang tak agungkan Kaabah walaupun Ibrahim yang bina. Kalau mereka betul pengikut Ibrahim, mereka ada hubungan dengan Ibrahim, patutnya mereka agungkan. Cuma macam Baitul Maqdis. Walaupun bukan keluarga Ismail bina, tapi Muhammad SAW tetap suruh kita muliakan. Walaupun bukan bapa kita bina tau. Tapi kita tetap kena muliakan. Sebab apa? Ibrahim terlibat di situ. Nampak Jadi Allah Ta'ala buang hubungan mereka dengan Ibrahim sampai 141. 142 sampai 162 perbincangan tentang peralihan kiblat. Alih kiblat. So tak ada. Tak ada masa daripada asal syariat ni diberikan kepada Bani Israel banyak, ditukar kepada Bani Ismail, dan simbolik dia dengan arah kiblat tu dialih daripada arah ke Baitul Maqdis ke Kaabah Al-Musyarrafah. Itu ayat 142 sampai 162. 163 kita dengar ayat tu bertukar. Bunyi dia apa? Siapa ingat ayat 163? Orang Melayu kita biasa baca ayat ni. Tak ingat? Memang kalau buka Quran, jumpalah. Bismillah. Wa ilahukum ilahum wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tahu nampak? Tiba-tiba beralih tau. Tengah-tengah kita bincang, tiba-tiba Allah Ta'ala alihkan tajuk. Ayat tu sebenarnya 163 sampailah 176, dia nak isytiharkan dia Tuhan. Ini hak dia dalam menentukan hukum. Sekarang ni nak pindah pada isi pertama, isi kedua. Isi kedua suratul Baqarah adalah berkaitan kita, umat Muhammad yang nak menjalankan khilafah yang diberi pada Adam. Kita kena patuh. So Allah Ta'ala letakkan ayat 163 dia sebagai Tuhan, kan, mentadbir, mengurus semua sekali arahan dia, apa nak perintahkan wajib ikut, kan. Maka Allah Ta'ala letakkan berkenaan dengan masalah arahan kepada orang manusia makan yang halal, yang baik, kemudian arahan kepada orang beriman makan yang baik Allah Ta'ala rezekikan. Kemudian hujung tu Allah Ta'ala peringatkan berkenaan dengan peperangai orang yang menyembunyikan apa Allah Ta'ala turunkan daripada kebenaran. Kemudian 177 start masuk apa kerja kita sebagai umat Islam kena buat. So kalau kita follow 177 dia start mula-mula dengan general panggil arahan. Dia ada kaitan tajuk akidah. Kalau kita tengok ayat 177 surah Al-Baqarah. Ya, ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadap wajah kamu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu man amana billah, beriman dengan Allah, wal malaikah wal kitab wan nabiyyin, para malaikat, kitab dan nabi. Kemudian wa atal mala ala hubbi, berikan harta walaupun dia sayang. Zawil kurba, kepada kaum kerabat dia. Wal yatama wal masakin ibn sabil. Dan wasailin, orang minta-minta, wa fir riqab, dan orang tawanan. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdi idza ahadu. Wasabrin fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Orang yang bersabar ketika kepayahan, ketika musibah dan ketika peperangan. Ulaikal ladzi nasadaku
Wa ulaika humul muttaqun. Dia ayat 177. Okey. Tengok ayat sini. Nak fahamkan, walaupun Quran surah Baqarah panjang kan, tapi sebenarnya dia ada segmen. Pasal dalam tafsir maudhu'i yang bentuk yang diorang cuba persembahkan ni, dia kata setiap surah itu macam cerita. Cerita kan, Allah Ta'ala kata ahsanul hadis kan, ahsanul qasas, kami cerita kepada kamu kisah yang terbaik, terelok. Okay, so jadi bila Allah Ta'ala ceritakan, dia mesti ada permulaan, ada penutup, mesti ada isi. Di mana boleh tak ada isi, tiba-tiba melompat je, mesti ada arahan dia. Okay, ini ayat ni. Ayat 176 kan, 177. Dia ceritakan secara general. Mula-mula sekali dengan bab akidah. Siapakah? Ini akidah. Kemudian akidah, tajuk harta, bagi pada siapa dan sebagainya. Kemudian masalah dirikan solat. Nampak? Ini general. Kemudian setia dengan janji, bila berjanji. Sabar ketika kena musibah. Ketika kesusahan, kesempitan, penyakit dan juga ketika peperangan. Orang ni orang benar. Okay. Start daripada ayat 178. Dia segmen per segmen tau. Kalau kita perhati balik. 178 dia start. 178 sampai ayat 179 berkaitan dengan tajuk kisos. Kisos. 180, 182 datang berkenaan tajuk wasiat. 183 sampai 183 sampai 187 puasa. Puasa. Tajuk puasa kita sekarang. Kemudian lepas tu haram makan harta dengan batil, lari kejap. Kemudian tajuk masalah bulan. Bulan ni, anak bulan tu naik terbit dan terbenam ni untuk apa? Allah terangkan. Kan dia sa'alunaka anil ahillah. Mereka tanya kau Muhammad ni bulan, anak bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, katakan hai Muhammad, ia adalah penentuan waktu untuk manusia bagi hutang ke kahwin ke apa sebagainya, dan untuk penentuan haji. Anak bulan tu untuk itu. Jadi terang kat situ kan. Lepas terang tu tiba-tiba masuk ayat ke 190. Terus masuk apa? Masuk berkaitan tajuk jihad. Sampai 195. Tajuk perang. 190, 195 tajuk perang. Kemudian start daripada ayat 196 sampai ayat 201. 202. Berkenaan haji. Haji. Haji 202. 196 haji. 196 ni kan, 196 dia mula dengan ni. Al-Hajj 196 mula dengan masalah ihram. Dan kemudian terusan sampailah ayat yang ke 20. Ya. Okey. 203. So kalau kita follow kan, sebenarnya dia ada title tau. Dia ada tajuk. Dia bukan datang random. So basically bila kita faham ikut cara tafsir maudhu'i ni, every surah Al-Quran kita kena tahu apa kisah Tuhan nak bagi tahu pada kita. Kenapa Allah Ta'ala cerita ni, Allah Ta'ala cerita benda ni? Sebab dia tak boleh random. So kita tengok tiba-tiba papan putih, tiba-tiba nampak kasut. Apa hal? Korang kata, kenapa tajuk kasut? Apa kaitan kasut dengan papan putih? Dia mesti ada story. So dalam tafsir maudhu'i style macam ni, macam yang saya kata 10 jilid ni kan, diorang akan pecahkan tajuk-tajuk Quran tu macam tu. Every surah dia pergi surah per surah macam tu. Semua 114 surah Al-Quran tu diorang pergi macam tu. Cuma lepas diorang buat ni, ada keluar yang baru lagi besar. Yang ini diorang buat 10 jilid kan. Yang terbaru hari tu saya tengok yang ini 36 jilid. 36 jilid. Yang ni lagi besar. Mawsu'at tafsir maudhu'i dari Quran. Dia bahkan dia ni, yang ni pelik sikit lah, tapi dia ambil tajuk, dia style macam yang kita sebut tadi lah. Ada tajuk-tajuk dalam Quran, apa benda dibincangkan. Ni dalam 36 jilid. Tapi yang tadi macam saya lebih suka yang bentuk yang tadi, yang mana kita pergi pada surah Quran tu, kita kaji apa surah tu nak dari kita. Allah Ta'ala tujukan surah tu kepada kita. So dia nak bagi tahu kepada kita apa. Macam surah Al-Imran macam tu juga, surah Nisa macam tu juga. Dia ada segmen per segmen. Dia ada cerita. Contoh macam kalau kita tengok apa, contoh saya pernah buat tu surah Nisa punya title kan. Ni macam ni kan, surah Nisa panjang 176 ayat. Tapi bila kita lihat dia punya bahagian dia ada tajuk dia macam ayat 1 sampai 118. Ayat 1 sampai 18 tajuk dia asal penciptaan manusia adalah satu, maka tiada pemusuhan antara di atas harta dan keturunan. Sepatutnya tak ada, kita berbalah. So kita satu, bapak kita satu, mak kita satu. Kenapa kita nak balah? Satu mulakan
dimulakan surah An-Nisa tu dengan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takwalah kamu dari Tuhan kami cipta kamu daripada jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Tapi kalau kita pergi by detail kan, dia ada tajuk situ. Berkenaan dengan contoh macam kes dia apa? Harta anak yatim larang kita makan. Kemudian tak harus menghimpunkan pernikahan lebih daripada 4 orang isteri. Lepas tu tajuk dengan berbilangan isteri tadi apa hukum dia. Kemudian harta anak yatim ni serahkan bila umur mereka dah cerdik. Kemudian pewarisan harta ni, laki wanita ni siapa yang hadir pewarisan harta kita patut bagi. Wasiat tak boleh lebihi 1/3 perincian sebahagian faraid ayat 11-12 semua benda ni sampai 118 ayat 18 dia ada tajuk itu. Berkenaan masuk bab harta, bab sekian. Cuma pasal kes lah. Kemudian ayat 19 sampai 28 pemuliaan hak wanita. Larangan menyempitkan wanita, masa untuk apa? Sempitkan wanita, tak berikan hak pada mereka, saja susahkan mereka sebagainya. Okey. Yang ni maksudnya. Lepas tu kemudian diharamkan kahwin daripada kalangan wanita 23. So semua ni ini sebenarnya title dia. Kemudian kalau kita pindah title berikutnya kat sini ayat 29-43 kehormatan harta benda serta pengurusan harta dan peraturan sistem dan keluargaan ni semua ni. So basically kalau kita perhatikan dia ada segmen per segmen. Dan bahkan sebenarnya kalau sesiapa yang nak hafal Quran, kalau dia hafal macam ni dia lebih mudah. Dia ada cerita, ada topik dia bincang. So dia tahu tak habis lagi cerita. Cerita ni tak habis lagi. Pasal dia mesti ada keseluruhan tadi. Faham tak? So sudut yang ini sebenarnya yang dalam buku dalam nota kita, buku yang kita belajar ni tak sebut. Walaupun sebenarnya Dr. Mustafa Muslim dia dah kalau kita panggil dah pilih lah. Ini dia kata dia yang kaedah yang style wanita dalam Quran. Kan? Bani Israel dalam Quran, riba dalam Quran. Itu tak sepatut lagi dipanggil tafsir maudhu'i. Bahkan mungkin penjelasan satu perkara macam fiqh lah, macam fiqh. Macam solat dalam Quran. So kita ambil ayat Quran tentang solat, betul kita bahaskan. Dia lebih cenderung kepada sudut fiqhiyah, bukannya masalah tafsir sebenarnya. Cara sistem tersebut. Tapi kalau kita macam tafsir maudhu'i tadi yang kita ambil surah, kita kaji kenapa surah dinamakan sekian. Contoh macam Al-Fatihah. Al-Fatihah, nama dia ada 7. Yang betul datang dari Nabi ada 7 nama. Jadi Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Surah Salah, Surah Ruqyah. Ini 7 nama. Tak apa, tak ingat pun tak apa, tak ingat. Okey, Al-Fatihah. Al-Fatihah, pertama Al-Fatihah. Ini ada hadis Ini yang ada hadis je. Yang tak ada hadis kan macam-macam keluar. Nur lah, apa benda sebagainya. Tapi yang ini yang ada hadis. Al-Fatihah. Dan Fatihatul Kitab. Fatihah atau Fatihatul Kitab. Kemudian Ummul Kitab. Ini Nabi sebut. Ummul Kitab. Kemudian Ummul Quran. Ummul Quran. Kemudian As-Sab'ul Mathani. 7 yang berulang. As-Sab'u Al-Mathani. 7 yang berulang. Yang tadi ibu lah. Okay. Kemudian Suratus Salah. As-Salah. Ada namakan Salah. Sebab dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala kata, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku agihkan solat di antara aku dan hamba-ku 2 bahagian. Mana aku dan hamba-ku, dia baca Al-Fatihah ni aku jawab. Kan ada bila kita kata alhamdulillah rabbil alamin, Allah Taala jawab. So dalam hadis tersebut Nabi kata, Allah Taala kata qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan solat antara aku dan hamba-ku 2 bahagian. Bila hamba aku cakap macam ni, aku jawab macam ni. Tapi semua tu dalam surah Al-Fatihah. So Fatihah tu panggil suratus salah. Kemudian surah Ruqyah yang kisah salah seorang sahabat menjampi orang yang kena sengat binatang berbisa dengan Al-Fatihah. Air dibacakan Al-Fatihah. So Nabi kata wa ma adrahu annahu ruqyah. Apa yang menyebabkan dia tahu bahawa Al-Fatihah ni adalah ruqyah. So jadi 7 nama. Okey, dalam 7 nama tadi dia ada satu benda signifikan tau. Contohnya macam Ibnu Mas'ud dahulu, dia tak nak tulis Al-Fatihah pada mushaf. Dia ada mushaf sendiri yang dia tulis. Dalam mushaf dia Al-Fatihah tak ada. Dalam mushaf dia Al-Fatihah tak wujud. Okey. Dia tanya kenapa? Dia jawab apa? Dia kata, kalau aku nak tulis Al-Fatihah pada mushaf aku ni, aku akan tulis pada awal setiap surah. Ibn Mas'ud kata, kalau aku nak tulis, aku tulis awal setiap surah. Okey. Apa sal dia cakap itu? So Al-Fatihah ni dia macam rumusan kepada seluruh Al-Quran. So bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim tu,
kita sebut tentang Allah Ta'ala punya sifat. Kan? Sebagai apa nama dia, asma, sifat dan juga dia punya af'al dia. Semua sekali ada kat situ. So bila contoh macam bila kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad kan? Kita sedang menerangkan siapa Allah. As if saying kita baca Al-Ikhlas tu, terangkan alhamdulillah siapa Allah. Buka Al-Ikhlas, kita jumpa jawapan. Ataupun ayat kursi 255 surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia macam bila kita sebut Allah, apa penjelasan dalam Quran yang lain. Kemudian bila kita sebut Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, semua ayat tentang kiamat, macam bila kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah atau Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, kan semua kita sebut tu, semua tu merujuk kepada apa? Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan tu apa? Bukalah Al-Zalzalah, bukalah Al-Qari'ah, bukalah Al-Waqi'ah. So you got the answer tau. Jawapan tentang apakah Yaumiddin, satu Quran ada jawapan. Tentang sifat Allah Ta'ala pun satu Quran ada jawapan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu adalah penyerahan. Mana kita kata dia adalah agama tu sendiri. Maksud dia itulah tujuan sebenar. Mana kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tujuan yang Allah Ta'ala kendaki. Lepas tu bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim tu adalah Islam. So anything kita belajar tentang Islam, itulah siratul mustaqim yang kita minta. Bila kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang kurnia nikmat ke atas mereka, itu merujuk kepada kita baca dalam Quran tentang para nabi, tentang orang soleh, kisah apa Ashabul Kahfi ke, kisah orang beriman keluarga Musa ke, semua merujuk kepada alladzina an'amta alaihim. Kemudian bila kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, semua orang kafir, ahli neraka yang kita baca dalam Al-Quran merujuk kepada Al-Maghdubi alaihim dan juga Ad-Dhalin. So seolah-olah Al-Fatihah ni kan rumusan ke segala Al-Quran. Itu sebab dia kata As-Sab'ul Mathani. Sebab tu Ibn Mas'ud tak nak tulis dia punya Al-Fatihah tu di awal Quran dia. Alasan dia kata kalau aku nak tulis Al-Fatihah dalam mushaf aku tulis awal setiap surah. Aku akan tulis awal setiap surah. Kita faham itu. Jadi title Al-Fatihah tu merangkumi satu Al-Quran. Merangkumi satu Al-Quran sebenarnya. Sebab tu jadi macam tafsir maudhu'i ni dia lebih apa kita panggil komprehensif lah. Tajuk cuma seorang yang tak hafal Quran sangat kan, sikit-sikit dia tak jumpalah tajuk ni. Tapi kalau orang yang hafal Quran dia tahu kat sini ayat ni akan dekat mana, dia akan sentiasa jumpa balik. So basically itu kaedah yang ditunjukkan oleh almarhum Dr. Mustafa Muslim rahimahullah. Allah Ta'ala rahmati beliau. Jasa beliau pada tajuk ni agak besar. Cuma macam kes yang kita bincang dalam ni masih lagi ada setengah tempat macam Universiti Malaysia masih lagi ada yang berpegang dengan tafsir maudhu'i ni macam ni. Adam dalam Quran, Nuh dalam Quran, dibawa semua ayat tentang Nuh, lepas tu dibincangkan, dibahaskan. Itu kaedah dia panggil tafsir maudhu'i. Tapi sebenarnya yang maudhu'i lebih title, tema. Macam kita bercerita, apa tajuk kita cerita. Macam apa tajuk Al-Baqarah. Tajuk Al-Baqarah adalah tentang khilafah manusia. Khilafah manusia di muka bumi ni. Ada yang contoh pertama Adam. Yang gagal, Bani Israel. Yang kita nak jadi berjaya, kena ikut yang start ayat 177 sampai ayat yang ke 283. Itulah kandungan yang masuk bab hutang, bab infak harta, bab sekian. Saya sebut separuh je. Kan ada separuh lagi saya tak sebut. Macam bab cerai, kahwin, cerai, bab iddah. Semua sekali tu dimasukkan di tengah-tengah suratul Baqarah punya bahagian kedua. Itu sebenarnya yang kalau siapa baca ikut title tadi, dia akan nampak flow. Ada cerita dia bukan kosong, bukan mengejut. Kisah Musa tu ada sebab dia kena Allah Ta'ala cerita. Kisah dengan Muhammad ada sebab kenapa Allah Ta'ala cerita. So itu cara tafsir maudhu'i yang sepatutnya kita belajar lah. Tapi setakat ni tak banyak dibuat pembahasan sedemikian. Itu yang terbaik sebenarnya. Baik. Okay, so kita habis berkenaan dengan tajuk uslub. Mana pecahan tafsir berdasar pada uslub. Rabi'an yang keempat, bi'atibar itijahatil mufassirin fih. Okey. Yang keempat, pecahan tafsir ni adalah dengan mengambil kira hala tuju ahli tafsir tersebut di dalam pentafsiran. Bila dia menafsirkan, dia ikut hala tuju apa? Apa mindset kepala dia? Apa mindset kepala dia? Okey. Wal wajah dia kata al murad bil ittijah, yang dikenaki dengan ittijah hala tuju
Al-wajhatul lati qasadaha al-mufassiru fi tafsirihi. Dia adalah arah ataupun sudut yang dituju atau arah yang dituju oleh si mufassir ni tadi dalam tafsiran dia. Wa ghalabat alaihi dan terbiasa dia macam tu. Mesti dia akan bahas macam tu. Okey. Ataupun aukan barizan fi tafsir, ataupun dia memang nyata dalam tafsir beliau, ini yang dia cuba tonjolkan. Bihaitsu yatamayyaza biha an ghairihi, dengan keadaan mana dia berbeza dengannya daripada orang lain. Bila cara dia bertafsiran tadi, gaya dia tu orang lain tak ada gaya macam dia. Okey, gaya pentafsiran. Okey, kenapa gaya itu berlaku? Dia ada beberapa sebab. Okey. Wal ittijahat fi tafsir laha i'tibarat. Dan hal tuju bagi seorang dalam tafsir ni ada berapa ambil kira. Kita ada punca dan sebab dia. Faminha di antaranya ma yakunu bin nadhari ila madhhabil aqdi lil mufassiri. Ada di antaranya yang melihat yang terjadi dengan melihat kepada mazhab akidah si pentafsir Quran itu sendiri. Dia akidah dia apa? Famathalan, sebagai contoh, al-ittijah salafi. Kalau orang tu tafsiran dia ikut salaf. Mana dia sibuk nak followkan kita kepada salafus soleh. Semua nak balik pada sahabat tabi'in. Sibuk nak bawa ke situ. Kan? Memang dia nak orang faham Quran macam para sahabat faham. Para tabi'in faham. So dipanggil salafi lah. Yumathiluhu, dan mewakili tafsiran ini adalah tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Kalau kita tengok tafsir Ibn Jarir At-Tabari, macam itulah dia pun cara gaya dia. Gaya dia sentiasa dia nak kita patah balik kepada siapa orang sebelum dia. Ini contoh saya tunjukkan. Pasal zaman sekarang ni alhamdulillah kita punya kita punya rujukan mudah. Kalau tahun saya belajar dulu, kita Arab ni payah dapat. Ni sekarang ni kita sangat mudah, sangat-sangat mudah. Okey, sekejap Tafsir Tabari ni. Tafsir Tabari Ahmad Syakir Turki ni. Okey. Dia dalam 26 jilid. Okey. Kita tengok Ni kaedah cara dia tahu. Bila dia tafsirkan tu kita boleh tengok. Tafsir Tabari ataupun nama dia Jami' Bayan an Ta'wil Al-Quran. Okey. Lafaz takwil tu kita dengar macam orang biasa cakap, tapi sebenarnya dia tak pernah maksudkan takwil tu sebagai kalimah, maksud dia alihkan maksud daripada yang original kepada pinjaman. Kita tengok contoh kat sini. Kita ambil depan sikit lah. Okey. Bila Imam At-Tabari contohkan ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, dia kata walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka fiha dalam syurga tu azwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci. Qala Abu Ja'far, adilah Imam Tabari, al-ha mim ta, ha mim ta mim allatani fi lahum, ha mim hum tu aidatani, kembali kepada alal ladina amanu wa amilus solihat, balik pada orang beriman beramal soleh. Ha tu pula yang fiha, ha tu kembali kepada syurga. Wa ta'wilu zalika, penjelasan dia kata penjelasan itu wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat an lahum jannatin fiha azwajum mutahharah, dan berilah berita gembira kepada orang beriman beramal soleh, untuk mereka syurga-syurga dalamnya ada isteri-isteri yang suci. Okey, azwaj dia kata, dia terangkan azwaj jam'u zaujin, dia maksud dia kata ganda bagi zauj, pasangan. Wahya imra'atur rijal, dia boleh digunakan untuk isteri pada seorang lelaki. Zauj, macam lelaki kata, dia tak kata haza zaujati tau. Dia boleh kata hazihi zauji. Zauj ni maksud dia lebih tepat adalah spouse, bukannya suami. Sebab bila Allah kata kan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka, tinggallah engkau dan zauj engkau. Kalau geng-geng LGBT bongok, dia kata apa? Dia kata tengok. Zauj bukan zaujah.
Pasal kalimah zauj ni adalah pasangan. Dia bukan maksud masalah ni. Apa, kalau perempuan pasangan dia lelaki. Lelaki pasangan perempuan lah. Bila digunakan untuk lelaki, maksud dia ni. Isteri. Walahum fiha azwajun. Untuk mereka, azwaj. Maksud dia isteri lah. Okey. Dia kata, tapi Ustaz, tak ada tamar butah. Okey, dia kata azwaj ni jamu zauj. Wahia imra'atul rajuli, ia adalah isteri pada seorang lelaki. Fulanatu zauji fulanin. Contoh macam kalimah digunakan, fulanah si fulan, nah perempuan adalah isteri atau pasangan kepada si fulan. Wa zaujatuhu, dan isterinya. Okey, wa amma qaulu mutahhara, kata-kata dia mutahhara, fa inna ta'wilahu annahunna tuhirna min kulli adha wa qadha wa ribatin. Dia kata, dan penjelasan dia adalah mereka itu isi-isi dalam syurga tu dibersihkan mereka dari semua kotoran, semua benda tak elok, kotoran dan juga sebarang kesangsian. Mimma yakunu fi nisa'i ahli dunia, yang boleh jadi pada wanita-wanita ahli dunia. Yang berupa haid, nifas, ghaid, najis, baul kencing, mukhat, kahak, busak, air liur, mani, mani. Semua sekali perempuan isteri dunia ada, isteri akhirat tak ada. Wa ma ashbaha dhalika min adha wal adnas war riyab wal makarih. Dia kata apa yang serupa itu daripada kotoran ataupun benda-benda yang tak bersih lah. Yang juga benda tak disukai. Okey. Tengok, bila dia terangkan tu, tengok dia ambil sumber mana. Kama haddatsana bihi Musa ibnu Harun, qala haddatsana Amr bin Muhammad, qala haddatsana Asbat an Suddi fi khabarin dzakarahu an Abi Malik wa an Abi Saleh an Ibn Abbas. Nampak tak? Dia sebutlah apa dia sebut. Kemudian reference sebutan dia tu, dia akan rujuk balik pada salaf. Dia akan balik pada salaf. Dia akan cuba sedaya upaya bawa orang ramai balik pada salaf kata apa. Salaf kata apa. Dia tak bawa benda tu idea dia. Dia tak kata ikut sudut bahasa, tak. Dia akan bawa lepas tu tengok. Dia kata macam mana telah cerita kepada kami Musa bin Harun, beliau berkata telah cerita kepada kami Amr bin Muhammad, berkata Amr bin Muhammad telah berkata, dia berkata hadatsana Asbat, telah bercerita kepada kami Asbat daripada Suddi dalam satu khabar yang disebut ia daripada Abi Malik dan Abi Saleh. Daripada Ibnu Abbas. Dua orang ni ambil dari Ibnu Abbas. Wa an Murrah al-Hamadani, dan daripada Murrah al-Hamadani daripada Ibnu Mas'ud. Wa an Nasin min ashabin Nabi, dan daripada sekumpulan para lelaki di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kita amma azwaju mutahhara fa innahunna la yahidna wala yuhdithna wala yatamakhadna yatanakhamna. Maksud dia, isteri yang bersih itu adalah mereka tidak haid, tidak hadas, tak ada kencing, tak ada buang air, dan tidak buang kahak dan sebagainya, air liur pun tak buang. Ni contoh, dia ambilkan riwayat tadi daripada sini. Maksudnya bila dia cakap tentang maksud tadi, dia mesti balik pada salaf. Dia bawa lagi bawah ni hadatsana musanna. Semua ni tunjukkan bahawa dia merujuk balik pada salaf dalam pengertian apa nak cakap. Dia bukan balik pada akal dia, bukan balik pada pendapat dia, tapi dia bawa pada nas. Ini yang dikatakan sebagai tafsiran yang hala tuju pentafsir tadi salafi. Salafi. Orang kata salafi, betul lah. Dia nak kita balik pada salaf. Kalau kita balik pada Tok Bilal, Tok Biak, Tok Siak sebagainya, panglima hitam ke, dia habis lah. Mana dapat ni? Mimpi. Mimpi lah. Ini tak ada. Dia orang tak balik pada mimpi. Ibn Jarir atau Bari tak boleh mimpi. Ibnu Katsir, ni contoh Ibnu Katsir kan, dalam tafsir beliau ni, dia sentiasa nak balik kepada apa salaf cakap, apa salaf kata tentang ayat ni, tentang kalimah ni. Wasyangkiti, kita pengarang kita Adwa'ul Bayan, dia pun sentiasa nak balik kepada apa salaf cakap. Dia tak nak sibuk dengan apa manusia sangka. Okay. Kemudian ada i'tijah Mu'tazili, hal 7 Mu'tazilah. Yumathiluhu, dia wakili tafsiran macam ni oleh tafsir Zamakhsyari, tafsir Al-Kashaf. Tafsir Al-Kashaf. Ada dalam ni. Zaman dulu nangis saya nak jumpa. Ni. Al-Kashaf. Ni yang bila dia kata Kashaf ni pasal kebetulan Zamakhsyari ni dia memang bermadhab Mu'tazilah. So dia sentiasa bawa tafsiran dia tadi kepada sudut masalah logik tak logik. Logik tak logik. Contoh saya ke depan sikit. Nampak kan kat mana dia ambil.
Kita kat sini sekejap. Kita ambil ayat sama, mudah sikit. Ayat 25. Tadi dia ambil ayat ni, sekejap 18. Sekejap. Okay, pasal dia nak pegang dengan cara tersebut. So dia lebih tumpu kepada syair tau. Dia akan gunakan syair untuk terangkan apa yang dia cakap. Dia sokong. Kalau logik ada, dia ambil logik. Kalau tak ada logik, dia akan ambil syair. 21 je, 25. Okay. So, dia jarang pergi kepada dalil. So, dia lebih pada logik. Apa logik dia akan pakai. Bahkan kadang-kadang dia akan apa? Dia akan lari daripada nas sebab tak logik. Itu masalah juga. Bila Allah Ta'ala kata apa? Okay, sekejap ni. Ni ayat 23, 25. Ni taksir Zamakhsyari okay, 24. Okey. 25. Kita tengok cara dia terangkan. Okey. Ayat sama Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Okey ni, ayat ni 25 walahum fiha azwaj mutahharah. Untuk mereka ada isi-isi yang suci. Okey. Dia kata kat sini wa basyir, sekejap. Cara penjelasan dia. Dia dari sudut ni kita nampak sebenarnya. Nampak dia punya hala tuju, akidah dia. Terutama kalau ada kata bab asma' dan sifat. Asma' dan sifat Allah Ta'ala, dia akan cuba untuk larikan kepada maksud yang lain. Kadang-kadang sampaikan tak masuk akal. Contoh macam kes apa, diorang punya fahaman berkenaan dengan ahlul a'raf. Orang yang amalan dia dengan kejahatan dia sama banyak. Syurga tidak, neraka tidak. Dan kita tahu bahawa Allah SWT akan menggandakan kebaikan. Kebaikan digandakan. Allah Ta'ala gandakan kebaikan sampai dia menjadi sebab untuk orang tu masuk syurga. Bukannya Allah Ta'ala biarkan. Okay. Okay, dekat sini tengok. Okay. Wal makna. Okay. Dia dikatakan kat sini tadi kan. Okey, sini. Okey, azwaj. Dia kata azwaj. Dia kata azwaj kan. Wal muradu bi tathhiril azwaj dimaksudkan dengan penyucian isteri-isteri itu anna tahruh atau an taharna mimma yahtassu bin nisa. Bahawa mereka suci daripada apa yang khusus dengan wanita. Dia kata minal haidi wa istihadah, daripada haid atau istihadah, wa ma la yahtasu bihinna min akdhar wal adnas, dan apa yang tak khusus dengan mereka daripada kotoran dan juga apa benda-benda yang kotoran dan juga benda yang tak elok. Wa yajuzul majihi li mutlaqa, boleh jadi datang secara mutlak. Dia kata ayadkhul tahtahu at-tuhur min ad-dansi tiba, boleh dimaksud dia dengan kotoran perangai, tingkah laku, akhlak yang ada pada wanita-wanita dunia. Okay, mimma yaktasibna bi anfusihinna, yang daripada wanita dunia dapat sendiri daripada diri mereka sendiri. Nampak dia pergi bincang ni, dia tak bawa pun hadis. Tak bawa. Dia bawa syair dia bawa. Dia bincang, hadis tak bawa. Nampak gaya dia kan? Jadi dia akan sibuklah, dia akan bincangkan sekian dia kata okey. Dia kata qultu fa halla ja'at as-sifatu majmu'atan kama fil mausuf. Dia kata mengapakah tidak datang sifat ni terhimpun macam ni yang disifatkan. Qultu huma lughatan fasihatan yuqal anisa fa'alna kan walahum azwajun mutahharah kan. Mutahharah yang disucikan. Kenapa wanita tak buat sendiri penyucian diri mereka? Dia start bahaslah ikut akal. Ini kaedah yang kita tahu Mu'tazilah punya fahaman lah. Dia bincangkan, bawa lah syair dan sebagainya. Kan? Dia tak bawa pun hadis Nabi. Kan? Wal makna. Kan? Makna dia kata jama'atul azwaj mutahharah. Wa qara Zaid bin Ali mutahharat. Wa qara Ubaid bin Umair mutahharatun. Bermakna mutatahhirah, bersuci. Fi kalam adil Arab, dia kata ma'ahwajani ila baitillah fa'atahharu bihi atahharah.
Sudah bawa semua sekali kalimah tadi, satu pun tak ada hadis. Dia tak balik kepada salaf, dia tak tengok para sahabat Nabi kata apa. Kalau kita tengok Ibn Jarir At-Tabari tadi, nak bincang tajuk mutaharah tadi, dia tengok apa sahabat Nabi cakap. Dia ambil Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dia terangkan balik. Ini, nampak? Ini gaya. Bila orang tertafsir Quran, anda akan faham. Gaya dia tafsir tadi, kadang-kadang berkaitan dengan akidah. Akidah mereka macam tu, maka macam itulah mereka terangkan. Cara mereka terangkan. Kemudian, ada Ittija' Asy'ari. Macam tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi, tajuk dia tak Mafatihul Ghaib. Ya. Ni. Tafsir Mafatihul Ghaib. Ni. Yang ni, tafsir ni, Masya cakap adalah sebahagian para ulama' kan. Mungkin kita kata macam keras dia cakap macam tu. Tapi kadang-kadang kata dia tadi berpadanan dengan tajuk. Dia kata dalam kitab tafsir ni, tafsir Mafatihul Ghaib ni, semua ada kecuali tafsir. Everything is there except tafsir. Kita macam fahal kan. Sebab dia kata apa? Dia kata sebab cara dia punya penjelasan tadi lebih kepada sifat logik dan apa panggil, saya tunjukkan mudah sikit. Okey. Sekejap panjang tu. Sekejap. Tak habis masalah ni. Jilid ni pun tak sampai lagi. Sekejap. Sekejap. Sampai malakat dah ya. Okey, awal sikit. Kita ambil ayat tadi kak. Kita mudah sikit. Sekejap Ni masuk malaikat dah ni. Ayat 30. Okey, ayat ni. Muka surat 140. 140. Sebagian ulama kata semua ada except tafsir. Kan, okay. Kan kat sini kan ayat tu lah, ayat 25 tadi. Kullama ruziku minha kan. Dia terangkan berkenaan situ kejap kita ambil ayat yang sama lah, mudah aci sikit. Kalau tak kita ambil ayat lain kan tak jumpa. Okey. Ni. Boleh kata sebiji, lebih kurang macam apa tau? Macam yang Zamakhsyari buat tadi. Dia tak ni sangat. Dia bawa syair tadi, syair yang sama. Okey. Cuba kat sini dia kata. Okey, walahum fiha azwaj mutahharat Untuk mereka ada isteri-isteri yang suci. Disucikan. Wal murad dan dikendaki di sini adalah taharatu abdanihinna min al-haidi wal istihadati wa jam' aqdar wa taharatu azwajihim ihinna min jami'il khisal adz-dzamimati. Wala siyama yahtasu bin nisa. Dia kata yang dikendaki dengan suci ni adalah bersihnya, sucinya badan mereka daripada haid, istihadah dan semua kotoran-kotoran. Dan bersihnya pasangan-pasangan mereka, suami-suami mereka daripada kesemua ciri-ciri yang tercela, tak elok. Yang hodoh tak ada. Wala siyama yahtasu bin nisa, apa lagi dengan wanita. Kalau suami dia dah handsome, isteri mesti cantiklah dia kata. Dia kata hamalna al-lafza ala al-kulli li-ishtirakil qismain fi qadari mushtarak. Dan kami hanya bawakan lafaz tadi kepada dua sekali. Walaupun asal sebut isteri yang suci, tapi kita kata lelaki pun sama. Okay, disebut kat situ. Sebab dia kata di atas kesemua kerana keperkongsian dua bahagian tadi, ikut kadar perkongsian dia. Qala ahli isyarah, dikatakan oleh ahli isyarah, wa hadha yadullu ala annahu la budda min tanabbuhil masail. Ini dikata menunjukkan bahawa tak boleh tidak kita kena perhatikan pada beberapa persoalan. Pertama antaranya, ana mar'ata idza hadat fallahu ta'ala mana'aka min mubasharatiha. Bahawa wanita bila dia datang haid, Allah Ta'ala larang kau daripada buat hubungan dengan dia. Maka Allah Ta'ala firman dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, qul wa adzam fa'tazil nisaa fil mahid, katakan Muhammad haid itu adalah kotoran, jauhilah wanita ketika haid. Fa idza mana'aka an muqarabatiha lima 'alaiha minan najasati, bila Allah Ta'ala larang kau daripada mendekati wanita kerana apa yang dia ada daripada kenajisan, disebut najis lah kan. Dia kata allati hiya ma'duratun fiha, yang dia tak salah pada dia. Fa idza kanatil azwaj allawati fil jannah, maka jika sekiranya isteri-isteri yang dalam syurga mutahharat suci, fali an yamna'uka anhunna hala kaunika mulawwasan
bin najasatil ma'asi ma'annaka ghairu ma'dhurin fiha kana aula. Dia kata oleh kerana isteri-isteri tadi bersih kan, maka Allah Ta'ala larang kamu dekati mereka dalam keadaan engkau berkotor dengan dosa, maksiat, sedangkan engkau boleh dapat keunzuran sebagainya, lagi patutlah engkau dihalang. Maksud dia kata dikaitkan kalau isteri sekian, suami sekian. Perbincangan ni sebenarnya untuk berita kepada ahli syurga tentang nikmat mereka dapat. Tak nak bincang berkenaan ahli syurga tu ni, nampak dia pusing lah. Tak ada, tapi tak ada balik kepada salaf, tak ada balik kepada kata-kata sahabat. Nampak? Ini itu yang sebab kenapa ada sebahagian panggil ulama kata semua ada except tafsir. Semua ada except tafsir. Kalau kita baca kan, dia cuba ni. Kedua, man qada syahwatahu minal halal fa innahu yumna'ud dukhul, dia kata fa innahu yamna'ud dukhul fil masjidi alladhi yadkhulu fihi kullu barrin wa fajirin. Dia kata kedua, man qada syahwatahu minal halal. Bagi siapa yang tunaikan syahwat dia pada yang halal pun. Mana buat benda halal tapi dia dihalang daripada masuk masjid berdasar pada ayat 43 surah Nisa. Okey, yang masuk padanya setiap baik dan jahat. Maka barang siapa yang menunaikan syahwat dia daripada yang haram, macam mana mungkin masuk syurga? Dia cuba masuk sudut tu pula. Setengah orang nampak macam inilah tadabbur. Kan? Dia kata maksud dia kalau contoh macam orang junub tak boleh masuk dalam masjid. Ayat 43 surah An-Nisa. Kan? Jadi orang tu kalau dia kata dia kotor dengan dosa, lagi patut tak masuk syurga. Tajuk ni sebenarnya tak bincang waktu. Tajuk ni tak bincang berkenaan apa nikmat ahli syurga dapat. Tak bincang dah masuk syurga, habislah cerita. Maksudnya anda layak, walaupun anda pernah berdosa, kalau tak ampunkan dosa anda, lepaslah. Dah pun nak kena fikir lagi, pusing lagi kan. Contohlah macam ni. Dia kata kan, dia kata yang macam mana mungkin masuk syurga yang tidak mendiaminya kecuali orang yang suci. Kerana ini Adam AS apabila didatangi dengan kesilapan daripada dia keluarkan daripada syurga. Ketiga, barang siapa yang pada badannya ada satu zarah najis, tak sah solatnya di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Satu zarah. Tapi ini dah overthinking. Kalau awak tak nampak tu asal fikir. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, kalau contoh macam wanita yang jalan kawasan yang basah ke tak tahu air apa, kan Nabi kata bila perempuan tanya macam mana Rasulullah, membersihkan yang basah tu yang kering. Mana bila dilintas kawasan kering itu bersihkan kawasan yang dilintas tadi. Dan kita macam tak logik macam tapi Nabi cakap macam tu. Tapi kalau ikut kepada dia kata kat sini, tak sah lah solat. Yang ni in case tak boleh basuh baju mesin basuh. Tak apa yang tak keluar air mengalir bla bla bla. Ini punca dia. Faman kana ala qubulihi min najasati ma'asi, dia kata ala qalbihi. Dia kata maka siapa-siapa yang pada hati dia ada najis maksiat. Dia kata azam minad dunya, dia kata lebih besar dunia, kaifa taqbalu salatu, macam mana boleh terima solatnya. Jadi seolah macam tak usah solat dulu. Gagal geng-geng ini yang geng-geng hakikat makrifat ni, dia kata tak usah solat dululah. Kalau solat pun tak guna. Tak diterima oleh Tuhan, hati kau kotor, dia kata. Saya tak bersih hati jangan. Macam mana pula? Kita pula lain, kita diajar tengah tak elok perangai ini kita buat baik untuk baiki perangai kita, hati kita. Sebab innal hasanat, kebaikan itu yuzhibna sayyiat, menghilangkan akan keburukan. Itu kita belajar di Quran. Kan dalam surah Hud ayat yang ke 114. Kan? Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan itu menghilang keburukan. Tapi kat sini dia cara baca dia lain. Kalau ada sekelumit dalam hati kau ada sekian maksiat, macam mana kan diterima? Habis. Kat sini dia kata tengok, ini bersih ni. Dia kata Wallahu alam. Tapi ini contoh nampak. Kita baca dari tadi kan. Tak jumpa kata-kata salaf, tak jumpa hadis Nabi. Tapi dia keluarkan dengan akal lah. Logik. Itu yang kenapa setengah para ulama kata semua benda ada kecuali tafsir. Everything except tafsir. Mungkin kita dengar macam melampau lah kan. Tapi kalau kita baca balik, dan itu kita dapat. Kita akan bincang. Kalau kita duduk macam ni kan, bincang tafsir mafahatul lughat tu, kita akan bahas, punya bahas, seronok hati. Tapi tak ada dalil pun. La dalil. Tak ada dalil pun. Tak ada qala Allah, tak ada qala Rasulullah. Semua kita cuba fahamkan maksud berdasar kepada kalimah-kalimah tu saja. Ini contoh dia. Ini contoh dia kata. Wa minha, ada di antara tafsir ni, ma yakun bin nazari ila ilmi alladhi ghalaba 'ala tafsir. Dia kata ada di antaranya dengan memandang kepada sudut ilmu yang paling banyak
pada tafsir tersebut. Mana penafsir tadi, cara dia tonjolkan tafsir dia, dia lebih kepada sudut apa ilmu yang dia kuasai. Contoh dia macam kitab Ma'anil Quran li Farra'. Ya? Dan juga Majazil Quran li Abi Ubaidah. Dia mewakili lughawi, dari segi bahasa. Ini kata dalam kalimah-kalimah tadi, maksud kalimah ni apa? Maksud kalimah ni apa? Ya, Ma'anil Quran. Zaman sekarang boleh tunjuk. Zaman dulu cerita benda macam ni tak nampak barang. Ma'anil Farra'. Dia dalam buku, dalam apa kitab dia lebih tumpukan kepada pengertian. Mana dia pergi kalimah diterangkan apa benda maksud dia. Ini lebih bersudut macam bahasa lah ni. Nahas ada, ya. Zajjaj. Al-Farra' saya tak ada. Dia kalau macam ni kan, dia ada apa? Ma'anil Quran contoh lah macam ni. Dia akan pergi kepada kalimah-kalimah tadi. Macam ni dia katakan, kalau ta'ala qumu lillahi qanitin, Ibnu Abbas kata kunut qanitin tu kunut ta'ah. Mujahid kata kunut sukut. Abu Ja'far atau Tabari kata dua pendapat ini tak kembali kepada suatu benda pun, melainkan bahawa diam dalam solat adalah ketaatan. Jadi dia datangkan macam tu, maksud kalimah, dia pergi kalimah. Dia segi bahasa je, lebih tunduk pada bahasa. Tidak kepada lain, dia tunduk pada bahasa. Okey. Contoh macam inilah dua tadi. Ada pula, okey. Jadi dia mewakili arah tuju bahasa. Kemudian kitab I'rabul Quran Lin Nahas dan juga Al-Bahrul Muhit Abi Hayyan dan Durrul Masun, dia kata dia apa li Samin Al-Halabi, dia tumathilu ittijah an-nahwi. Dia pergi sudut pada grammar bahasa Arab tu. Contoh macam ni contoh kita I'rabul Quran. Sekarang ni kalau dulu kita nak jumpa benda payah. Yang belajar bahasa Arab kat sekolah-sekolah dulu. Dia orang kena cari i'rab tu sendiri. Zaman sekarang ni I'rabul Quran ni insya-Allah kan sangat-sangat mudah. Dia orang karang kitab I'rabul Quran ni besar-besar berjilid-jilid. Kalau kita tengok kita tengok dia punya ni kan I'rabul Quran Okey, ni contoh I'rabul Quran. Okay, tengok ni dia pergi kan kepada nahwu, grammar. Dia pergi pada word per word kan. Zalika kitab la syakka tu kan, betul dia kata khaifin kan, jap. Nanti dia pergi pada grammar. Dia akan ambil pada grammar sebab turun, jap. Makna umum. Kemudian ada grammar dia, jap. Mana dia punya i'rab ni, i'rab. Tengok sini. I'rab ni biasa budak-budak belajar bahasa Arab, ini paling pening kepala. Sebab you have to know that word tu isim ke fi'il ke huruf. Lepas tu kalau dia isim, apa kedudukan dia? Kalau huruf, apa benda yang dibuat? Okey. Contohnya alif lam mim kalimatun urida bil lafzuha duna ma'naha. Dikendaki dengan lafaz dia, tak bukan makna dia. Fahiya fi kulli mahallin raf. Annaha khabar li mubtada' mahzuf takiruhu hadhihi alif lam mim. Dia sebutlah wa huwa mubtada' khabaruhu ma ba'dahu. Boleh harus semua sekali. Zalika atau apa? Zalika isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'. Walam lam tu, lam yang pada li tu dia lil bu'di. Kaf tu untuk huruf khitab. Tak ada sebarang kedudukan dalam i'rab. Kitab khabar mubtada' mahdzuf. Dia pergi word per word tau. Dia pergi pada sudut grammar, dia pergi tumpu pada grammar bahasa. Jadi kalau seorang tu nak tahu ini isim ke fi'il ke huruf, ini fa'il ke maf'ul ke, semua sekali dekat situ. Ini banyak tafsiran macam ni sekarang ni makin banyak lah dijumpai, dibuat dan jilid yang besar. Okey. Kemudian jadi yang ni Bahrul Muhit Abi Hayyan, Durrul Mansur, Samin Al-Halabi, ni semua
Nahu. Maksudnya kitab Kasyaf Zamakhsyari tadi dan juga Tahrir Tanwir Ibnu Ashur Tahir Ibnu Ashur mewakili balaghah. Sebab tadi kan kita perasan Zamakhsyari dia banyak nukil syair. Dia bawa syair. Dia kata sudut maksud dia ayat ni cakap macam ni, sebab maksud dia macam ni. Sebab dalam syair dia bawa. Cuma kadang-kadang bila bab akidah pun dia akan bawa syair juga untuk menangkan pendapat dia ikut akidah. Dan demikian dia kata wa hakadha mimma tajiduhu mudawwanan fi kutubi ulumul Quran. Demikianlah dia kata daripada apa yang kau akan dapati ia tercatat tersusun dalam kitab-kitab ulum Quran. Au maka kutiba fi mawdu' ittijahatil mufassirin, ataupun apa yang tulis ni arah tuju ahli tafsir. Ada tafsir batini, ada tafsir Syiah. Dia pun ada, semua ada. Berdasar kepada sudut hala tuju orang berkenaan. So kita boleh tahu tafsir ni tafsir apa. Tafsir ni pecahan tafsir apa? Tafsir yang sudut nahu ke kalau ikut pada arah tuju. Tapi adakah dia ni beriktikad atau akidah apa? Pun akan main peranan. Sebab saya tunjukkan tadi kan, bila kita kata Ihtijaj Salafi tadi, memang kitab tadi dia punya pembincangan dia apa benda nak tahu semua balik pada kata-kata salaf. Dia tak bincang dengan cara lain. Yang Mu'tazilah tadi dengan cara dia. Asy'ari dengan cara dia. Dia akan bincang, dalil tak keluar. Sepatah. Itu sangat bahaya sebenarnya. Padahal sekali orang tu akan i'jab dengan apa? Akal dia lah. Pendapat-pendapat dia sendiri. Ini yang kita kata sebagainya. Ini adalah kitab Tafsir Mufassirun Muhammad Az-Zahabi. Bahkan ada juga yang apa yang dikarang ni dia ceritakan tafsir Sufi pun ada. Tafsir Sufi. Diterangkan. Ataupun Ihtijaj Tafsir fi Qarni Rabi' Asyar Dr. Fahad Ar-Rumi. Dan selainnya daripada kitab-kitab dan tajuk ini. Memang ada kitab-kitab khas dikarang tentang nak tunjuk pada kita apa hala tuju tafsiran berkenaan. Okey, baik. Wallahu alam. So insya-Allah kalau Allah Taala buka rezeki pada kita untuk bertemu lagi, kita akan sambung nanti insya-Allah turuk tafsir. Jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Yang kita akan belajar nanti. Macam Ibnu Katsir dulu ditanya, apakah tafsir paling baik? Dia kata tafsir paling baik mula-mula sekali adalah tafsir Quran dengan Al-Quran. Kemudian Quran dengan sunnah. Yang Quran dengan kata-kata sahabat, Quran dengan kata-kata tabi'in, Quran dengan bahasa, Quran dengan pendapat. Dia punya tertib dia macam tu. Ada 6 perkara nanti kita insya-Allah kita akan tengok balik nanti. Tengok nanti. Dia 6 perkara yang kita akan pergi satu persatu nanti berkenaan dengan perkara ini bila kita bincang balik nanti insya-Allah. Bila Allah Taala buka balik kita ke lapangan. Jangan lupa berdoa. Kan kita nak marah, nak apa tak suka, semua orang boleh tak suka, tapi kita ada Allah Taala. Banyak manusia ni kadang masuk Ramadan dah banyak qiyam, banyak siam pun tapi tak sedar. Kan peralihan, perubahan perancangan manusia. Kalau betul lah ini perancangan manusia sekalipun, yang boleh lepaskan kita adalah Allah Taala. Bukannya sesiapa yang di kalangan manusia juga. Kita adu pada manusia pun tak guna. Sebab Allah Ta'ala yang menggerakkan hati manusia. Kalau dia kata patut berlaku kebaikan, dengan doa kita, Allah Ta'ala bukakan pintu tersebut. Banyak orang kan marah sebagainya, merapu-rapu dekat macam-macam, tak suka. Macam Ustaz Faiz katalah kan. Dia kata orang marah tak boleh rentas padan dan sebagainya, tapi lupa berkenaannya. Kita tak ni pun sebenarnya masalah kat situ. Kita masih lagi ada masa untuk ibadat, tumpu kepada ibadat. Yang itu lebih penting. Bukan sibukkan dengan ini, itu dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala bagi kita ujian, tak bagi kita ujian kecuali untuk kita balik kepada dia. Tak ada disusahkan kita kecuali untuk kita kembali kepada dia. So kalau kita tak balik juga macam mana? Masih tak sedar diri lah. Kan Allah Ta'ala beri kita ujian untuk kita patah balik. Tapi tak patah balik juga. Kan tak boleh buat apa lah. Nothing to say kan. Kita nak cakap macam mana. Sebab semua orang tahu malam akhir 10 akhir ni ada malam qadar dalamnya. Bangunlah berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkaya untuk memberikan. Kalau tak layak dapat tu, Allah Ta'ala tahu kenapa tidak lagi. Jangan kita putus asa. Dah doa semalam tak jadi apa pun, kita tak menantikan jawapan dengan segera. So Allah Ta'ala tahu kenapa tidak atau kenapa lambat. Kita yakin Allah Ta'ala akan berikan. Takkan Allah Ta'ala sia-siakan kita. Okay, baik. Ada soalan? Tak ada baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.